Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hari Ashura untuk semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan waktu, kesihatan rohani dan jasmani. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada pagi yang barakah ini, yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan sejarah-sejarah, penuh dengan peringatan-peringatan para anbiya yang terdahulu. Mudah-mudahan seperti mana Allah SWT mengumpulkan kita dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang baik seperti ini di dunia. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita sekali lagi untuk duduk dalam majlis-majlis yang baik di akhirat nanti bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur yang berkat, umur yang panjang, dapat kita bertemu dengan tahun yang baru, Alhamdulillah, dan kita dapat bertemu dan dalam hari yang mulia ini, iaitu hari Ashura, hari yang dianjurkan di dalamnya untuk kita banyak beramal, untuk kita menggandakan amalan kita, dan hari di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengimbas kembali sejarah-sejarah para Nabi yang terdahulu. Maka seperti yang kita tahu, hari Ashura yang sedang kita berada di dalamnya sekarang ini, Alhamdulillah, iaitu hari ini adalah merupakan 10 Muharram yang juga dipanggil atau diketahui sebagai hari Ashura. Maka kita semua sedia tahu bahawasanya hari Ashura ini adalah hari yang Allah SWT muliakan. Hari yang mana Allah SWT pilih di dalamnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yang ada related, yang ada kena-mengena dengan para anbiya terdahulu. Maka yang paling kita tahu, yang paling masyhur, yang paling yang juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW ialah hari di mana hari itu Sayyidina Musa alaihissalam selamat ataupun diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala daripada kejaran kaum Firaun dan bala tenteranya. Itu terjadi pada hari Ashura. Namun insya-Allah nanti sebentar lagi kita akan sebut beberapa event dan perkara-perkara yang berlaku pada hari Ashura yang ada kaitan dengan para nabi yang terdahulu. Namun seperti yang kita mungkin ada di antara kita yang pernah dengar atau yang tahu yang mana hari Ashura ini merupakan hari meninggalnya, syahidnya seorang cucu baginda Nabi Muhammad SAW, cucu yang tercinta Rasulullah SAW, yang pernah Rasulullah SAW cium tubuh badannya, cium wajahnya, cium tengkuknya, iaitu Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Beliau itu meninggal pada hari Ashura sebagai syahid fisabilillah yang dipenggal kepalanya. Baik, kita sebutkan sedikit. Mungkin perkara ini benda-benda yang jarang, di antara perkara yang jarang disebut. Kenapa asatizah selalu sebut hari Ashura ni apa dengan amalan-amalannya, atau disebut tentang terjadinya selamatnya Sayyidina Musa alaihissalam daripada bala tentera Firaun. Kenapa tak sebut tentang syahidnya Sayyidina Husin? Baik, Sayyidina Husin syahid di Karbala pada 10 Muharram. Beliau itu dibunuh secara kejam oleh pasukan yang kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mengenang ataupun meyakini pasukan itu adalah pasukan yang diketuai oleh orang yang fasik, Abu Ziyad.
kita dengar, kalau kita baca kisah ni, kalau kita baca peristiwa Karbala, kan kita akan tersiat-siat sebenarnya hati kita. Seperti mana kalau kita membaca sejarah peperangan Siffin, peperangan antara muslimin, kita akan tersiat-siat. Seperti itu jugalah sebenarnya kita ini ketika datang hari Ashura, sebenarnya ia adalah satu date yang kita perlu untuk mengenang juga kembalinya ke rahmatullah Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Namun kita pegangan ahli sunnah wal jamaah memegang itu sebagai satu takdir Allah SWT yang Allah pilih, dan itu yang terbaik untuk beliau, dan kita membenci kelakuan tersebut, kita membenci peristiwa tersebut, iaitu kita membenci berlakunya peperangan ataupun berlakunya pembunuhan Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Kita mengutuk keras perbuatan orang yang melakukan kezaliman terhadap cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kita berpegang dengan pegangan dalam kita mengimbas kembali atau menghayati sejarah Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, kita juga bukanlah dalam golongan orang yang menyakiti ataupun membenci sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kerana kita pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita ini berpegang dengan dua tiang, dua pillars, iaitu apa? Mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW dan mencintai sahabat Rasulullah SAW. Maka kedua-dua benda ini kita perlu pegang kuat-kuat. Maka jangan kita pernah tertipu, jangan pernah kita terpedaya dengan golongan-golongan yang begitu mencintai keturunan Rasulullah SAW namun membenci dan mengutuk keras para sahabat. Kita tak payah sebutlah golongan tersebut, namun ada golongan yang mereka itu sangat-sangat mencintai dan berpegang teguh dengan keturunan Rasulullah SAW namun membenci sahabat. Itu bukan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yang Rasulullah ajarkan kepada kita ialah mencintai ahli keluarganya dan mencintai para sahabatnya. Yang Rasulullah SAW kata, sahabat aku adalah golongan yang terbaik selepas para Nabi. Bagaimana kita ingkar? Macam mana kita boleh ingkarkan hati kita dengan golongan yang terbaik yang datang selepas para anbiya? Maka jangan kita pernah tertipu, jangan kita terpedaya dengan slogan-slogan ataupun dengan ajakan-ajakan golongan yang mengajak kita kepada mencintai keturunan Rasulullah SAW dengan mengutuk dan membenci sahabat Nabi. Itu bukanlah ajakan yang baik. Jadi itu di antara kita tidak mau sebutkan panjang lebar tentang peristiwa Karbala yang berlaku pada 10 Muharram. Namun di samping itu kita perlu menghayati juga, kita perlu mengimbas kembali sejarah-sejarah yang berlaku pada 10 Muharram yang ada kaitan dengan para anbiya yang terdahulu, yang mana bila kita tahu Allah SWT apabila memilih tarikh ini untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kemenangan kepada agama Allah SWT, maka kita yakini bahawa hari ini adalah hari yang mulia di sisi Allah SWT. Kita yakini yang hari ini Allah SWT jadikan ia hari yang istimewa untuk hamba-hambanya. Maka ketahuilah kita bahawasanya 10 Muharram adalah tarikh di mana Allah SWT memilih untuk menerima taubat Nabi Adam alaihissalam apabila telah dikeluarkan daripada syurga. Nak cakap halau macam tak sedap kan. Dikeluarkan Sayyidina Adam alaihissalam dengan isterinya Sayyidatina Hawa daripada syurga. Maka dalam riwayat mengatakan 40 tahun mereka tidak bertemu. 40 tahun berpisah dekat dunia. Nabi Adam dekat tempat lain, Sayyidatina Hawa tempat lain. Lama mereka berpisah tanpa ada orang lain yang menemani mereka. Kan? Maka dalam Al-Quran kita membaca Sayyidina Adam alaihissalam sentiasa mengulang-ulang perkataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kedua-dua mereka sering mengucapkan doa ini. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika tidak engkau kasihani, jika tidak engkau rahmati, maka kami pasti termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram, Allah pilih untuk mereka ditemukan kembali. Yang mana Allah SWT terima penyesalan mereka, maka bertemulah mereka kembali di Padang Arafah. Itu terjadi pada 10 Muharram.
10 Muharram juga adalah tarikh di mana Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala, keluar daripada perahunya kemudian ditenggelamkan selama 6 bulan. Kita tahu tentang peristiwa kapal Nabi Nuh, kan, bahtera Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh alaihi salam itu membawa semua rakyat ataupun membawa semua kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu taala untuk menaiki bahtera, iaitu kapal, dan memilih juga beberapa pasangan haiwan untuk diselamatkan daripada banjir yang besar. Maka perkara itu ataupun peristiwa dan bencana itu berlaku lama, dan kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Al-Judi itu berlaku pada 10 Muharram. Maka bila kita dengar perkara ini, maknanya Allah SWT selamatkan, Allah SWT memenangkan agama Allah SWT, para anbiya, pada hari Ashura. Kemudian Nabi Ibrahim, 10 Muharram juga adalah di mana tarikh Nabi Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah SWT daripada api yang dibakar oleh Raja Namrud. Allah sebut dalam surah Al-Buruj. Itu ada kisah bukan itu lain. Yang Nabi Ibrahim AS itu dibakar hidup-hidup, dicampakkan ke dalam api yang besar. Kerana apa? Kerana membawa ajaran dan dakwah untuk beriman kepada Allah SWT. Maka riwayat mengatakan Nabi Ibrahim AS berada dalam api itu selama 40 hari. 40 hari Nabi Ibrahim ada dalam api, tak ada keluar-keluar. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? 40 hari di dalam api merupakan 40 hari yang terindah dalam hidup aku. Masya Allah. Maknanya apa? Subhanallah. Bagaimana kita tahu tawakal dan yakinnya para anbiya kepada Allah Subhanahu taala, maka mereka kan pada dalam keadaan kami ini susah, dalam keadaan kami ini tidak diberikan pertolongan oleh manusia daripada ahli dunia, kami ini diberi pertolongan, diberi makan dan minum dan keselamatan oleh Allah Subhanahu taala. Nabi Ibrahim ketika berada dalam api, Nabi Ibrahim diberikan makan dan minum daripada syurga. Ada utusan daripada Allah SWT untuk beri makan dan minum yang boleh menjadikan mereka itu atau beliau itu sihat dan selamat di dalam api. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim, ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan dalam api itu dia tak pernah rasa sejuk seperti mana dia rasa sejuk di dalam api. Subhanallah. Maka hari yang di mana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah SWT, dikeluarkan daripada api Raja Namrud laknatullah, itu adalah pada 10 Muharram. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Itu berlaku pada 10 Muharram. Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan penglihatan Nabi Yaqub alaihi salam daripada buta, kan? Nabi Yaqub buta kerana apa? Kerana rindu, kerana sentiasa menangis merindukan anaknya Nabi Yusuf. Maka kemudian Allah SWT berikan ilham kepada Nabi Yusuf untuk memberikan pakaiannya untuk disapu dekat mata ataupun wajah Nabi Yaqub AS, kemudian kembali penglihatannya. Itu berlaku pada 10 Muharram. Allah SWT menyelamatkan dan membebaskan Nabi Yusuf daripada penjara. Itu berlaku pada 10 Muharram. Apalagi yang berlaku pada 10 Muharram? Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub daripada penyakit kulit. Kita tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam, itu ada penyakit yang sedikit memberi memberatkan kehidupan beliau, iaitu penyakit kulit yang Allah SWT uji, kemudian keluarganya ditinggalkan, kemudian kaumnya juga menjauhkan diri daripadanya. Disembuhkan penyakit Nabi Ayub daripada penyakit tersebut berlaku pada 10 Muharram. 10 Muharram juga adalah hari di mana Allah SWT memberikan Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan yang besar. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan oleh Allah SWT untuk menerima satu kerajaan dan kenabian, maka Nabi Sulaiman ketika itu memilih kenabian. Bila Allah kata, bila engkau pilih kenabian, maka aku berikan dua-dua. Aku berikan engkau kenabian dan aku berikan engkau kerajaan yang besar. Sebab itu Nabi Sulaiman itu merupakan raja manusia dan jin dan binatang.
Raja Sulaiman. Baik. Hari Ashura iaitu 10 Muharram juga merupakan hari di mana Allah Subhanahu Taala pertama menciptakan alam. Alam ni Allah cipta yang pertama sekali pada hari Ashura. Allah menurunkan hujan yang pertama pada hari Ashura. Allah Subhanahu Taala menurunkan rahmat yang pertama ke muka bumi pada hari Ashura. Dan pada hari ini juga Allah Subhanahu Taala menciptakan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz yang tertulis di dalamnya semua takdir-takdir hamba Allah Subhanahu Taala, takdir makhluk Allah Subhanahu Taala terjadinya atau terciptanya Lauhul Mahfuz pada hari Ashura. Dan hari ini juga merupakan hari yang di mana Allah Subhanahu Taala menciptakan Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril alaihissalam Allah ciptakan daripada cahaya, itu berlaku pada hari Ashura. Dan kemudian yang di antara yang berlaku pada hari Ashura ialah ketika Sayyidina Isa alaihissalam dinaikkan ke langit. Yang disebutkan dalam kisahnya dalam Al-Quran, kan? Dan bukanlah dia itu disalib, namun dia telah Allah SWT angkat ke langit. Peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. Dan yang paling masyhur, yang paling disebut juga oleh Nabi Muhammad SAW ialah ketika mana Laut Merah terbelah apabila kelompok ataupun kaum Nabi Musa alaihissalam bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam sedang dikejar tentera Firaun. Perkara itu yang mana Allah SWT memberikan kemenangan yang besar kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, dan Allah SWT menghancurkan dan Allah SWT membinasakan Firaun serta bala tenteranya berlaku pada hari Ashura. Maka ketika itu apabila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, dan Rasulullah SAW sampai ke Madinah kemudian melihat para Yahudi ataupun golongan Yahudi ketika itu berpuasa pada 10 Muharram, maka Rasulullah kata apa? Apa yang menyebabkan kalian berpuasa pada hari ini? Maka kata mereka, kami mengenang kembali sejarah apabila Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Firaun. Apa kata Rasulullah SAW? Nahnu aula bi Musa minkum. Kita lagi utama. Kalau kalian golongan Yahudi melakukan sesuatu amalan kerana mengimbas kembali atau mengenang kembali satu sejarah yang memenangkan Nabi kalian, maka kami lebih utama untuk melakukan demikian kerana Nabi Musa juga Nabi kami. Maka subhanallah, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kita di sini daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk beramal, dan ia adalah satu perkara yang baik untuk kita beramal kepada sesuatu amalan yang ada kaitan dengan sejarah golongan terdahulu, yang ada sejarah kepada golongan orang-orang yang memenangkan agama Allah SWT, golongan-golongan yang membawa dakwah beriman kepada Allah SWT. Maka ada kaitan dengan perkara-perkara tersebut, dianjurkan kita untuk berpuasa. Ketika itulah Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kita berpuasa pada hari Ashura. Starting from that year, Rasulullah SAW dan sahabat berpuasa pada 10 Muharram. Sebabnya apa? Sebab mengenang kembali sejarah Sayyidina Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah SWT daripada bala tentera Firaun. Maka adakah di sini kita fahami, adakah di sini kita boleh kata tak boleh untuk kita lakukan sesuatu amalan yang baik yang ada kena-mengena dengan orang-orang atau golongan terdahulu yang membawa agama Allah kepada kita. Yang lebih afdal, yang lebih utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita boleh menyalahkan? Adakah boleh ada suara-suara yang membid'ahkan perkara-perkara yang kita lakukan daripada perkara kebaikan yang related to Nabi Muhammad SAW? Ketika seseorang itu mengatakan kita melakukan amalan maulidun Nabi, kita mengenang apa? Kita mengenang kelahirannya Rasulullah SAW. Seperti mana Rasulullah mengimbas dan mengenang kembali sejarah Nabi Musa untuk beramal, iaitu berpuasa pada hari Nabi Musa selamat daripada kejaran Firaun. Apakah kita boleh mengatakan apabila kita ingin melakukan satu amal kebaikan pada hari kelahiran Rasulullah SAW, itu adalah perkara yang salah? Sedangkan Rasulullah SAW pembawa rahmat sekalian alam. Sedangkan Rasulullah SAW membawa cahaya yang mengeluarkan seseorang daripada kegelapan kepada terangnya iman.
Apabila seseorang mengatakan kita ingin melakukan atau meraihkan, adakah itu salah? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Adakah apabila seseorang mengatakan dia ingin meraihkan dengan ibadah berpuasa, dengan ibadah melakukan satu perkumpulan untuk mengingati kembali sejarah tersebut, itu adalah perkara yang salah. Sedangkan peristiwa Isra' dan Mi'raj itu adalah satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka semua perkara-perkara yang ada kena-mengena, dan subhanallah kalau kita tengok dalam Al-Quran, most of isi dalam Al-Quran itu adalah sejarah. Al-Quran itu bukan semuanya perintah dan larangan, bukan. Al-Quran itu bukanlah semuanya tentang azab dan tentang nikmat, azab neraka, nikmat-nikmat syurga, bukan seluruhnya. Itu adalah sebahagian daripadanya. Namun bahagian terbesar yang ada dalam Al-Quran adalah sejarah. Allah SWT ceritakan sejarah Nabi Adam, Allah SWT ceritakan sejarah Nabi Musa, Allah SWT ceritakan tentang sejarah Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, sampai dalam satu surah yang penuh cerita tentang Nabi Yusuf. Satu surah yang penuh merupakan cerita umat-umat yang terdahulu. Suratul Kahfi, semua cerita. Kan? Suratul Kahfi ada 4 cerita. Surah Yusuf ada cerita Nabi Yusuf the whole, daripada kecil sampai besar. Daripada dia anak-anak kecil sampai dia dewasa menjadi Nabi. Jadi subhanallah, isi dalam Al-Quran seluruhnya adalah tentang sejarah. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, untuk kita ini dalam hidup kita sebagai hamba Allah SWT, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang Islam, orang yang beragama Islam, maka kita dalam kehidupan kita, ketika kita menyusuri kehidupan kita dan segala amalan-amalan dan ketaatan yang kita lakukan, kenang kembali sejarah orang-orang terdahulu, imbas kembali sejarah mereka, ambil pengajaran, ambillah satu Allah SWT Muhammad satu ambil, orang kata ambil pengajaran, ambil kebaikan yang ada dalam sejarah tersebut. Kerana tanpa sejarah tersebut, tidak ada apa yang ada hari ini. Tanpa apa yang berlaku pada hari-hari yang terdahulu, tidak berlaku dan tidak sampai kepada kita apa yang ada dalam hidup kita sekarang ini. Maka subhanallah, betapa ruginya orang yang hidupnya sentiasa memikirkan tentang dirinya, memikirkan tentang hari yang dia lalui tanpa dia mengenang kembali sejarah-sejarah umat-umat yang terdahulu, sejarah para nabi, sejarah orang-orang yang soleh. Kerana Allah SWT sendiri mengajarkan kita untuk mengenang dan mengimbas kembali sejarah mereka, untuk membawa kepada kita sekarang ini dalam hidup kita, dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kan? Seperti mana hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW anjurkan berpuasa hari Ashura sebab apa? Sebab imbas dan mengenang kembali sejarah Nabi Musa. Maka perkara itu bukanlah perkara yang salah. Maka subhanallah, hari ini kita berada dalam hari Ashura yang kita dah sebutkan semua di antara perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Ashura. Maka tahulah kita sekarang ini, yakinlah sekarang kita ini bahawasanya hari Ashura di sisi Allah merupakan hari yang mulia, merupakan hari yang Allah menjadikannya hari yang istimewa. Dan apa lagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang penutup bagi segala nabi, yang beriman kepada seluruh nabi-nabi yang kita sebut tadi. Kita bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita beriman kepada semua para nabi dan para rasul yang Allah SWT utuskan. Maka apabila kita mengatakan demikian, kita beriman dan kita mengenang kembali juga sejarah-sejarah mereka. Dan apabila kita tahu yang Allah SWT memilih hari Ashura untuk diberikan kemenangan kepada umat para nabi terdahulu, maka istimewakanlah hari Ashura. Istimewakanlah kita hari Ashura dengan memperbanyakkan amalan. Dengan apa lagi? Dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan amalan yang dianjurkan oleh para salafus salih. Maka di sini insya-Allah kita sebutkan sedikit sebanyak tentang amalan yang dianjurkan kita untuk kita lakukan pada hari Ashura. Yang pertama, saya yakin, seyakin-yakinnya insya-Allah ramai dekat sini insya-Allah yang telah lakukan, yang sedang melakukan amalan yang pertama, iaitu berpuasa pada hari Ashura. InsyaAllah kita berada dalam satu masyarakat yang menghidupkan amalan berpuasa pada hari-hari yang
ada istimewa-istimewa ni, alhamdulillah kita dalam satu masyarakat yang sentiasa menghidupkan perkara tersebut. Maka amalan yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan ialah untuk berpuasa di hari Ashura. Apa kata Rasulullah SAW tentang hari Ashura, puasa pada hari Ashura? Rasulullah kata, "Saum yaum Ashura ahtasibu indallah an yukaffir sana madiyah." Kata Rasulullah SAW, berpuasa pada hari Ashura, aku mengharapkan oleh Allah SWT untuk Allah SWT Muhammad untuk menghapuskan dosa selama setahun. Maka kata-kata Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu daripada Allah SWT. Oleh kerana itu semua yang dilontarkan, semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi bahan bukti, kan? Ia adalah menjadi dalil syar'i dalam kita melakukan suatu amalan. Jadi sebab itulah saum yaum Ashura atau berpuasa pada hari Ashura merupakan puasa yang sunnah. Satu amalan yang sunnah kata Rasulullah, kerana Rasulullah SAW mengatakan berpuasa pada hari Ashura, aku sangat mengharapkan untuk Allah SWT mengampunkan dosa selama setahun. Jadi itu adalah fadilat berpuasa pada hari Ashura. Kemudian yang kedua, yang paling di antara yang sangat-sangat masyhur yang ada dalam hadis juga, ialah at-tawsi'ah 'alal iyal. Meluaskan nafkah, meluaskan perbelanjaan untuk keluarga. Ini dianjurkan pada hari ini. Kita masih lagi ada di pagi hari, maknanya ada lagi masa yang banyak untuk kita melakukan insya-Allah perkara tersebut. Apa maksud meluaskan perbelanjaan untuk keluarga? Maknanya belanja, kan? Yang kita tak buat pada hari lain, hari ini kita buat. Kalau hari lain biasanya kita belanja, hari ini kita lebihkan. Orang yang tak belanja hari-hari, hari ini lakukan. Okay, misalnya dia tak biasa belanja keluarga, hari ini dia belanja keluarga. Apa sahaja, bagi makan ke, bagi minum. Lagi-lagi kalau keluarganya berpuasa, dapat pahala tausiah. Rasulullah SAW kata tentang hal ini dalam sebuah hadis. Rasulullah kata apa? Man wassa'a ala iyali, siapa yang meluaskan perbelanjaan untuk keluarganya pada hari Ashura, Allah SWT meluaskan belanjanya sepanjang setahun. Satu je hari Allah kata belanja untuk keluarga, sepanjang tahun Allah yang akan belanja kita. Dan apalah yang kita boleh bandingkan antara perbelanjaan kita dengan perbelanjaan Allah SWT? Apalah yang kita boleh bandingkan daripada pemberian kita dengan pemberian Allah SWT? Pemberian kita yang kita kadang-kadang daripada sudut mata kita, kita rasa banyak, kita rasa mewah. Percaya dan yakinlah, pemberian Allah nanti lebih banyak dan lebih mewah. Mala ainun ra'at, yang kau tak pernah lihat, wala uzunun sami'at, dan kamu tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas dalam hatimu. Itu pemberian Allah. Pemberian Allah bila kita bandingkan semua dengan apa yang kita inginkan dalam dunia, tak akan terbanding. Kata Rasulullah SAW dalam menyifatkan pemberian Allah nanti dalam syurga itu, tak pernah ada satu mata pun yang melihat, tidak pernah ada satu telinga pun yang mendengar, tidak pernah ada satu hati dan satu fikiran pun yang pernah terlintas nikmat tersebut. Maknanya kagum dan betapa terujanya kita apabila mendapat nikmat-nikmat Allah dalam syurga nanti. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Bandingkan perbelanjaan kita, pemberian kita dengan pemberian Allah SWT, maka tidak akan pernah kita tandingi, tidak akan pernah ditandingi pemberian Allah SWT. Maka tausiah 'alal iyal disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan pada hari Ashura. Maka silakan kita lakukan. Okay, kalau kita tak biasa belanja, kita belanja hari ini. Kalau kita orang yang biasa belanja, hari ini lebihkan. Hari ini jadikan lebih banyak ataupun lebih istimewa. Kan macam saya pernah sebut dalam kelas saya terdahulu, kalau kita biasa belanja McDonald ke, tak best lah McDonald biasa kalau kita belanja kedai kopi, kalau kita biasa beli benda dekat kedai kopi, hari ini kita beli dekat restoran, macam tu. Perkara yang lebih, menjadikan dia satu perkara yang lebih istimewa daripada hari-hari yang lainnya. Okay? Itu yang kedua, tausiah 'alal iyal. Kemudian perkara yang dianjurkan untuk kita lakukan juga pada hari ini ialah bersilaturahim. Menyambungkan silaturahim. Bersilaturahim itu boleh juga kita lakukan dengan menziarah kepada seseorang yang kita kenal daripada saudara kita, kan? Orang-orang keluarga kita,
kenalan kita, sahabat handai kita, atau kalau kita tak dapat melakukannya sebanyak ataupun sepanjang hari ini banyak kan orang yang kita nak bersilaturahim, alal aqal paling kurang kita menanyakan khabar, kan? Orang yang memulakan perbicaraan, orang yang memulakan satu perhubungan, maknanya dah lama tak berhubung, tiba-tiba kita yang mulakan dulu, kita message, kita yang call dia, kita yang WhatsApp dia, kitalah orang yang menyambungkan silaturahim. Maka kalau kita tak dapat buat dengan cara berziarah, ramai kan orang kalau kita nak berziarah, okay, kalau kita boleh berziarah sikit, okey. Tapi kalau kita tak dapat buat banyak-banyak, at least kita menanyakan khabar. Itu orang yang menyambungkan silaturahim. Dianjurkan orang menyambungkan silaturahim bukan hanya pada hari Ashura. Jangan cakap, oh hari Ashura, terlepas hari Ashura, oh saya dah terlepas peluang untuk menyambung silaturahim. Tidak. Menyambungkan silaturahim ini dianjurkan pada bila-bila masa. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam anjuran menyambungkan silaturahim? Barang siapa yang menyambungkan silaturahim, dia mempunyai umur yang panjang. Dan umur yang panjang dia mempunyai penuh dengan keberkatan, penuh dengan ketaatan. Allah redha dalam umur dia. Itu orang yang menyambungkan silaturahim. Orang yang menyambungkan silaturahim juga mempunyai harta yang luas, insya-Allah. Dia diluaskan hartanya, dimudahkan urusannya daripada urusan harta. Allah SWT mudahkan. Baik. Kemudian yang seterusnya yang dianjurkan kita untuk lakukan pada hari Ashura ialah bersedekah. Bersedekah, memberi. Bersedekah tu maknanya keluarkan sedikit daripada harta kita, atau tak kisah nak keluarkan seluruhnya kebanyakannya. Yang penting sedekah kepada orang-orang yang layak menerima sedekah. Orang-orang fakir, orang miskin, kan, orang-orang yang sedang mencari dana wakaf untuk membina masjid, untuk bina madrasah, untuk anak-anak yatim, kan? Itu sedekah. Keluarkan harta untuk ke jalan Allah SWT. Itu namanya sedekah. Maka kalau kita orang yang biasa keluarkan sedekah setiap hari, hari ini lebihkan. Kalau orang tidak, kita merupakan orang yang bukan selalu bersedekah, hari ini keluarkan. Kan? Kita tak akan boleh bandingkan, kita tak akan boleh bayangkan kebaikan yang Allah akan bagi kepada kita nanti. Allah akan sangat gembira, Allah akan sangat berbangga apabila hambanya dia acknowledge sesuatu time, hari, masa, waktu yang Allah muliakan. Kita acknowledge benda tersebut. Allah nampak daripada kita yang, oh dia tahu yang hari ini aku muliakan hari ini, maka dia lakukan sesuatu untuk mencapai redha aku. Kita bukan nak kejar Ashura, kita nak kejar Tuhan Ashura. Kita bukan nak Ashura tersebut, tapi kita nak Allah yang memuliakan hari Ashura. Jadi Allah akan sangat bahagia, Allah akan sangat gembira. Aku muliakan hari ini, hamba aku juga muliakan. Dengan apa? Dengan mencari keredaan aku daripada amalan-amalan yang dilakukan ini. Jadi kita gembirakan hati orang, kita tolong orang, kita bersedekah pada hari ini sebab kita acknowledge, kita letakkan dalam hati kita, kita tahu yang hari ini Allah muliakan, maka Allah akan sangat berbahagia dengan kita. Okay, kemudian bersedekah. Okay, kemudian di antara yang dianjurkan oleh para salafus salih, apa yang saya sebutkan ni ada yang hadis. Okay, ada yang hadis. Dua tadi tu, yang first tu puasa dan tausiah itu hadis yang sahih. Ada yang di antara kami sebutkan ini adalah ada hadisnya, tapi ulama hadis mengatakan ada yang hadis-hadis dhaif. Tapi kita meyakini dan mengambil hadis dhaif sebagai satu perkara yang kita boleh juga amalkan supaya apa? Supaya kerana itu adalah perkara-perkara dalam fadailil amal, amalan-amalan yang baik. Kan? Kalau sedekah hari Ashura, kalau orang kata apa dalil dia, kan? Kalau kita sebut misal lah kita sebut dalil sikit, dia kata ini hadis dhaif. Okey, kalau hadis dhaif then you don't want to sedekah, itu maksud dia. Adakah perkara yang baik itu kita larang kerana itu hadis dhaif? Kata Sayyidina Habib Ali Al-Jufri, hafizahullah, Habib Ali Al-Jufri itu merupakan satu guru kami juga, anak murid kepada guru kami iaitu Sayyidina Habib Umar, kan, yang subhanallah, yang Habib Umar meletakkan sepenuh kepercayaan kepada Habib Ali untuk berdakwah. Habib Ali kata apa? Rugi orang yang tinggalkan tinggalkan amalan kerana sesuatu hadis tu hadis dhaif, dia kata. Kan, kita pernah dengar kan ada golongan yang hadis dhaif dia tak nak buat. Puasa pada hari ni, hadis ni dhaif, dia tak buat. Dia tak puasa. Kan?
apa buat sesuatu amalan pada hari ni, ini hadis dhaif, dia tak buat. Dia kata rugi. Kerana hadis dhaif itu bukan hadis yang, kalau kita belajar ilmu hadis, hadis dhaif ni bukan hadis yang dia bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu hadis yang memang terang-terang. Para ulama hadis kalau research, hadis maudhu' adalah hadis yang bukan hadis pun. Orang yang cakap. And then dia claim itu daripada Nabi Muhammad SAW. Itu hadis maudhu'. Itulah baru kita kena tinggalkan. Kan? Tapi kalau hadis dhaif, dia boleh jadi dipercayai. Dia hanya kerana apa? Kerana maybe one of the sanad hadis, orang-orang yang rijal hadis, orang yang meriwayatkan kan daripada Rasulullah kepada para sahabat. Daripada sahabat pergi kat tabi'in, tabi'in. Kan ada dia punya sanad. One, dia kata hadis ini satu je daripada sanad tersebut mungkin pelupa. Mungkin kata mereka, sebab apa, dia pernah terlihat, pernah terlupa. Macam tu. Maknanya ada kemungkinan, ada possibility dia tak lupa tentang hadis ni. Itu maksudnya. Jadi kata, apa kata Habib Ali? Maka rugilah orang yang tinggalkan sesuatu amalan. Ini bukan tentang akidah, ini bukan tentang tentang macam mana mengharamkan apa yang halal. Ini amalan. Puasa, sedekah kan benda-benda yang sunnah. Kalau disebut di dalam tu hadis yang dhaif, maka kata Habib Ali boleh jadi hadis itu hadis yang betul. Mungkin pada hadis tersebut orang yang satu orang ni dia tak lupa. Maka kan lebih baik untuk kita lakukan supaya kita tidak tertinggal perkara yang baik daripada kita tinggalkan dan kita tak dapat. Padahal puasa tu apa-apa bila-bila pun puasa tu tetap dapat pahala. Kan? Sedekah bila-bila pun, tak payah cakap hari Ashura, sedekah tu hari-hari biasa pun kita kalau dah sedekah dapat pahala. Bila kita cakap tentang sedekah hari Ashura, bila seseorang tu nak kata, hadis ni hadis dhaif, maka dia tak berapa bijak sebenarnya. Buat je lah. Kalau betul hadis tu daripada Nabi, kita dapat pahala. Lebih lagi. Kalau bukan, kita dapat pahala juga. Sebab benda tu benda yang baik. Okay. Jadi, apa yang kita sebutkan tadi, ada yang hadis sahih di antaranya yang tentang puasa dan tentang tausiah. Itu hadis sahih. Ada yang hadis-hadis dhaif. Namun kita mazhab kita mengambil hadis-hadis dhaif dalam fadailil a'mal. Amalan-amalan yang membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah SWT, amalan-amalan sunnah, kita ambil je. Sebab apa? At least kita buat daripada kita tak buat. Kita kata Habib Ali. Okay, jadi mandi seterusnya ialah mandi pada hari Ashura. Mandi pada hari Ashura dengan berniat Allah SWT membersihkan kita daripada segala keburukan, segala dosa dan noda yang kita lakukan. Kita mandi pada hari Ashura dengan cara mandi hadas. Okay, bukan mandi tak basuh kepala, mandi, bukan. Cara mandi sunnah sama seperti cara mandi hadas. Maksudnya rukun dia dua je. Niat dan juga meratakan air ke seluruh badan. Itu maksud mandi. Okay. Jadi mandi pada hari Ashura dianjurkan untuk kita lakukan. Ada riwayat dalam kitab Kanzun Najah wa Surur yang kita selalu mengamalkan dan kita selalu jadikan dia bahan rujukan kita ketika kami berada dekat Yaman, Tarim, Hadramaut. Dalam kitab tersebut menyebutkan ada seorang ulama mengatakan dalam hari Ashura, pada hari Ashura yang berlaku daripada semalam malam selepas maghrib, Allah SWT mengambil sedikit daripada titisan air Zam-Zam dan menitiskannya kepada seluruh air di muka bumi ini. Maka dengan berkat kemuliaan Allah SWT, kuasanya Allah, hari ini, hari Ashura, semua air di muka bumi sama seperti fadilat air Zam-Zam. Sebab itu dianjurkan mandi pada hari ini. Kerana kita berkeyakinan insya-Allah mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh para ulama tersebut benar, ada kebaikan di dalamnya, maka kita mandi seperti kita mandi menggunakan air Zam-Zam. Jadi di antara yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah mandi pada hari Ashura. Kemudian seterusnya ialah bercelak. Bercelak pada hari Ashura. Pakai celak ismit. Celak yang betul. Okay, bukan celak yang ada bahan-bahan tambahan, bukan celak-celak yang ada bahan-bahan kimia. Gunakan celak yang original daripada serbuk ismit tu. Pakai celak. Dan kata Sayyidina siapa nama Habib ni?
Nanti saya cari subhanallah. Kata beliau, siapa yang memakai celak berniat dengan mengikut anjuran para ulama salafus soleh terdahulu pada hari Ashura, insya-Allah tidak akan diberikan atau tidak akan ditimpa sakit mata. Selama setahun tu dia tak akan ditimpa sakit mata pada tahun tersebut. Siapa yang memakai celak pada hari Ashura. Siapa yang belum pakai celak silakan. Siapa yang dah pakai, alhamdulillah. Okey. Kemudian yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah berziarah kepada orang yang alim. Ziaratul alim, ziarah orang alim, orang yang ada ilmu. Berziarah kepada mereka bukan untuk menyusahkan mereka, tapi berziarah kepada mereka untuk mendapatkan sedikit sebanyak kata-kata hikmah daripada mereka. Orang yang berziarah kepada orang alim pada hari Ashura, kata seorang ulama, siapa yang berziarah alim pada hari Ashura, dia insya-Allah akan mendapat pahala orang daripada berziarah alim daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maksudnya dia ziarah alim, dia khaskan hari Ashura ni dibuat benda tu, insya-Allah dia akan dapat seperti pahala orang yang melakukan perkara tersebut daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa banyak alim yang daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian di antara yang seterusnya adalah ziaratul marid, ziarah orang yang sakit. Subhanallah, kita pernah cerita, rasanya saya pernah cerita tahun lepas. Kita dulu dekat tempat kita belajar dekat Hadramaut, kita duduk dekat asrama. Kita perempuan tak boleh keluar-keluar. Kita duduk kat situ je. Kadang-kadang sebulan sekali je ada outing. Tu pun kalau ada kebenaran, ada tempat yang kita nak pergi, ada time kita pergi ziarah makam, ada time kita pergi mandi swimming pool. Kan, itu swimming pool untuk perempuan je lah, tertutup. Kita tak ada keluar untuk pergi jalan-jalan, tak ada keluar pergi masuk mall, pergi masuk supermarket, tak adanya. Kan? Memang Habib Umar tak kasih. Okay, guru kita tak kasih. Katanya, dan siapa yang kalau mukhalafah tu bahayalah. Siapa yang melanggar rules yang telah ditetapkan tu bahaya untuk dia. Dan tidak ada keberkatan lah kalau kita tak dengar cakap guru kita. Kan? Sebenarnya ada je orang yang memang dia keluar sebab Habib tak tahu, dia kata. Habib tak tahu apa? Tak pergi, kita pergi. Kan? Sebab bila dah beri keizinan keluar. Tapi bila dia pergi sebenarnya dia tak dapat keberkatan kalau seorang guru tu dah tak kasih kita. Jadi kita tak ada outing. So apa yang berlaku pada hari Ashura dalam kita punya kawasan asrama tu, kita akan menghidupkan juga hari Ashura. Kan? Kita akan pergi ziarah bilik ustazah kita. Ada ustazah kan dalam kalangan kita tu, ada ustazah. Nanti kita pergi untuk mendapat pahala ziaratul alim, ziarah orang yang berilmu. Kemudian kita tahu kalau ada orang sakit, nanti ada je kan 1-2 yang sakit, kita pergi ziarah. Meriah sekali hari Ashura kalau kita tengah sakit. Sebab apa? One whole asrama tu akan ziarah pada kita. Bawakan makanan, bawakan gula-gula, padahal tengah sakit makan gula-gula, bawa coklat, bawa air Pepsi. Kelakar kadang kita kat sana dulu kelakar sikit. Saya kat sini kalau tengah datang bulan, kadang-kadang orang-orang kita Asian ni kan kata apa? Jangan minum air sejuk kan? Pernah dengar tak kalau datang bulan minum air gas? Tak pernah dengar kan? Pernah dengar? Saya kat sana, itulah yang diorang ajar, minum air gas. Macam, kalau mak aku tahu ni, tapi kita buat je lah. Benda bukan haram, bukan halal kan? Bayangkan masa hari Ashura tu bila orang sakit, kita bawa tidbits kan? Kita bawa snacks. Apa untuk happykan dia. Itu kan ziarah orang sakit tu kan perkara yang sangat baik. Apa kata Allah SWT dalam hadis kursi? Wahai hamba-Ku, macam apa hadis kursi mengatakan apa kata Allah SWT, kenapa kau tak datang ziarah aku? Kenapa tak datang ziarah aku? Macam kata hamba Allah SWT, macam mana untuk kami ziarah kamu, hai Allah? Macam kita nak ziarah Tuhan kita? Macam kita nak ziarah Allah SWT? Allah kat mana? Kata Allah, ziarahilah hamba-Ku yang sakit, pasti kau akan dapati aku berada di situ. Maknanya Allah ada di sisi orang yang sakit. Sebab tu Allah marah, Allah murka kita kalau tak ziarah orang sakit. Sebab Allah ada dengan orang yang sakit. Bila Allah kata Allah ada dalam orang sakit, particular moment bila kita berziarah kepada orang sakit, doa pasti makbul.
Doa daripada dia, doa daripada kita untuk dia, semuanya makbul. Sebab Allah kata dalam hadis qudsi, aku ada di sisi orang yang sakit. Kan? Dan ziarah orang sakit ni juga merupakan hak Muslim ke atas Muslim. Kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis, ada hak-hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Radus salam, menjawab salam. Kalau orang kata Assalamualaikum, itu sunnah. Maknanya kita kalau jumpa orang, kita tak cakap apa-apa, kita tak dosa. Tapi kalau kita cakap Assalamualaikum, kita dapat pahala. Sebab memberi salam itu sunnah. Tapi kalau kita dengar orang bagi salam, kita tak jawab salam, kita dosa. Itu hak. Jadi radus salam. Maknanya sebab itu bagi salam tu sunnah, tapi jawab salam tu wajib. Kemudian ziaratul marid, ziarah kepada orang sakit. Itu hak. Kalau kita dengar orang sakit, paling kurang tanya khabar dia. Kan? Sangat baik untuk kita menziarahi dia. Dengan kebenaran dia lah, dengan yang pastinya dengan kebenaran dia, ziaratul marid. Kemudian Allah tasyi'ul janazah, menghantar jenazah, lawat orang meninggal, tu hak Muslim ke atas Muslim. Dan kebaikan bukan hanya untuk orang yang mati, kebaikan lebih-lebih lagi untuk kita yang tengah hidup ni, bila melawat orang yang meninggal. Lebih-lebih lagi yang diberatkan untuk menghantar ke kuburan. Kata Rasulullah SAW, ada kebaikan apabila kita solatkan jenazah seseorang. Kita diberi pahala seperti gunung Uhud, kan? Tapi kalau kita hantar dia ke kuburan, dapat 2, double. Siapa yang dia melawat orang meninggal, kemudian dia solat jenazah, dia dapat pahala seperti gunung Uhud. Cuba cek gunung Uhud itu berapa besar. Tapi kalau dia buat dua-dua, dia solat jenazah kemudian dia hantar pula ke kuburan, maka dia akan dapat double, dia dapat 2. Okay? Itu diberatkan untuk orang muslimin. Kalau hantar jenazah tu diberatkan untuk orang muslimin. Kalau muslimat tu dengan syarat tidak ada ikhtilat, tidak bercampur dengan lelaki, tidak ada fitnah, itu boleh. Tapi kalau dia tak boleh jamin, tak ada ikhtilat, dia tak boleh jamin tidak mendatangkan fitnah, maknanya kalau dia pergi mesti datang fitnah. Kalau dia pergi, mesti dia berlanggar-langgar, terlanggar-langgar lelaki. Ketika itu haram untuk seorang perempuan pergi hantar jenazah ke kuburan. Tapi alhamdulillah kita kalau kat Singapura ni, saya rasa tidak mendatangkan fitnah. Sebab ada kawasan yang ada tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah kalau perempuan pergi. Seperti apa? Seperti kat Mekah, Madinah, dekat Yaman tempat kita belajar, tak ada orang meninggal yang perempuan pun hantar jenazah. Tak. Perempuan nanti esok ataupun nanti bila-bila hari yang tak ada lelaki baru dia pergi ziarah kubur tersebut. Dia tak ikut hantar sebab semuanya lelaki. Itu tak boleh, itu haram. Jadi kalau kat Singapura ni memang jadi satu perkara yang normal, perempuan lelaki pun hantar, dan boleh dipisahkan, lelaki yang buat, perempuan dekat tepi tengok. Jadi itu tidak mendatangkan fitnah, tidak haram. Okey. Itu hak-hak. Dan di antara hak Muslim ke atas Muslim ialah tashmitul atis idza hamidallah. Bila orang bersin, kemudian dia cakap alhamdulillah, kita kena cakap yarhamukallah. Kalau kita dengar dia cakap alhamdulillah, kita tak cakap yarhamukallah, boleh jadi dosa kalau kita tahu hukum dia wajib. Okey, itu hak Muslim ke atas Muslim. Ya, itu yang kita tengah cakap tadi tentang ziarah orang sakit. Maknanya ziarah orang sakit ni bukan hanya ketika hari Ashura je. Sebenarnya hari-hari lain pun kalau kita dengar orang sakit, kita perlu untuk menziarahi dia, paling kurang kita bertanya khabar kepada dia. Namun kebaikan kita ketika kita menziarahi orang yang sakit pada hari Ashura ialah seperti kita Allah SWT, satu orang sakit yang kita berziarah pada hari Ashura seperti kita berziarah 1000 orang yang sakit. Kebaikan dia satu je orang kita ziarah orang sakit hari Ashura seperti kita berziarah 1000 orang yang sakit. Okey. Kemudian di antara perkara yang dianjurkan untuk kita lakukan pada hari Ashura ialah mengusap kepala anak yatim. Usap kepala dia. Usap kepala dia. Kan itu juga yang berlaku ketika kita dekat sana dulu. Nanti hari Ashura pagi-pagi lagi nanti pintu asrama kita diketuk-ketuk. Meriah, kita baru nak habis sembahyang subuh dengan habis wirid ni semua kan. Kat belakang dah ada ramai budak-budak tengah tunggu kita buka pintu. Bila kita buka pintu nanti ramai budak-budak datang.
Kan? Itu kita dapat pahala apa? Kalau kita sediakan sesuatu, kita dapat pahala sedekah. Kan budak-budak kan? Kita dapat pahala gembirakan hati mereka. Kemudian kita tanya nanti, siapa anak yatim? Nanti kita usap kepada dia. Satu helai rambut yang kita usap kepada di atas kepala anak yatim, satu darjat kita naik di sisi Allah Subhanahu Wa. Bayangkan berapa banyak kalau dia botak. Susah kalau dia botak macam mana? Itu Allah je yang akan kira kebaikan dia. Tapi kalau dia berambut, maknanya setiap helaian rambut kita, yang dapat kita sentuh dengan tangan kita, satu darjat di sisi Allah SWT. Kata ulama yang menganjurkan untuk mengusap kepala anak yatim, kalau anak tu yatim, piatu, maknanya tak ada mak, tak ada ayah, kan? Kita usap kepada dia macam ni. Ke belakang, kemudian ke depan balik. Maksudnya macam ke depan ke belakang balik. Kalau dia anak yatim yang ada ayah, ada one of them, dia tak ada satu je daripada ibu ayah dia, maka kita usap sekali je ke belakang. Itu mereka ajarkanlah. Okey. Tapi tak kisahlah. Kemarin kita pernah jumpa anak yatim masa hari Ashura. Saya bukan sekali je. Saya gini rambut dia. Kita ramas-ramas, tapi jangan sampai dia rimas lah. Kan? Sebab apa kita cakap? Sebab kata ulama, satu rambut satu darjat kan. Kadang kalau kita kat sini tak kena kan. Jadi saya cakap dia, jap kita gini. Dia ketawa je. Okeylah. Okey. Okey, itu mengusap kepala anak yatim di hari Ashura dianjurkan. Subhanallah, kalau kita hari ini kita try pergi Darul Ihsan Darul apa? Yang ni lah. Tempat anak-anak yatim, tengok nanti ramai orang yang datang untuk jumpa anak-anak yatim, ramai juga yang beri makan kepada mereka, menyantuni anak yatim, gembirakan hati anak yatim. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Siapa yang menjaga kebajikan anak yatim di dunia, di akhirat nanti dia macam gini dengan aku. Rasulullah tunjuk gini. Rasul tak gini, Rasul gini. Maknanya orang yang menyantuni anak yatim di dunia, nanti dia ke akhirat, aku dan dia seperti dua jari ni. Dekat sekali. Kita nak dekat dengan Allah SWT. Kita nak dekat sangat dengan Rasulullah SAW dekat akhirat nanti. Kita perlu sangat syafaat Rasulullah SAW nanti dekat akhirat. Maka di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah menyantuni anak yatim. Jaga kebajikan mereka. Kan, tengok makan minum dia, tempat tinggal dia, pembelajaran dia. Jaga kebajikan anak yatim, insya-Allah dekat dengan Nabi Muhammad SAW dekat akhirat. Kemudian yang seterusnya ialah di antara yang kita perlu lakukan, yang kita perlu perbanyakkan ialah kita lakukan ialah potong kuku. Potong kuku hari Ashura. Hari ni potong kuku. Tadi pagi-pagi saya dah potong kuku anak-anak saya sebelum pergi ke sekolah. Okay, jadi hari ini di antara hari yang kita alhamdulillah jatuh pula pada hari Isnin kan, yang sunnah untuk kita potong kuku. Jadi potong kuku. Kemudian yang selanjutnya memperbanyakkan bacaan suratul Ikhlas. Saya nak baca dengan ibu-ibu, tapi saya tak boleh membaca surah hari ini. Jadi saya harapkan kalau semua dapat membaca, silakan. Lepas ni insya-Allah kita baca zikir Ashura dengan doanya. Okey? Tapi yang sekarang ni catat, kalau siapa yang boleh memperbanyakkan bacaan suratul Ikhlas, silakan. Ada hadis kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca suratul Ikhlas 1000 kali pada hari Ashura, Allah Subhanahu Taala akan memandangnya. Allah bagi dia pandangan Allah. Seseorang hamba apabila Allah beri pandangannya, Allah tidak akan mengazabnya sama sekali. Siapa yang Allah dah pandang dia dengan pandangan redha, Allah tak akan azab dia. Maknanya apa? Dia tak akan dapat azab Allah dekat dunia. Dia tidak akan diazab di dalam kubur. Dia tidak akan merasakan azab ketika dia dibangkitkan, ketika dia berkumpul dengan seluruh umat manusia dekat mahsyar, dia tak akan rasa azab. Kita dengar hadis dekat mahsyar tu macam mana? Antara kita dan matahari sejengkal. Azab kan? Kita sekarang yang matahari beribu-ribu kilometer pun kita rasa azab kalau tak ada kipas, kalau tak ada shelter. Kan? Bayangkan panasnya nanti hari kiamat dekat pada mahsyar, antara kita dan matahari sejengkal je. Itu azab untuk orang yang Allah kata dia kena azab. Tapi kalau orang yang Allah bagi dia naungan, dia tak akan merasakan itu azab. Orang dekat sebelah dia tenggelam dengan peluh sendiri, dia selamat. Itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah golongan-golongan yang tak akan ada ketakutan dan tidak akan sedih. Maka subhanallah, golongan yang Allah pandang mereka, kata Nabi Muhammad SAW, la yu'adzibuhu abada. Allah tak akan azab dia.
Dekat dunia pun dia tak akan rasa azab Allah. Dalam kubur dia tak akan rasa azab Allah. Ketika dibangkitkan, ketika di padang mahsyar dia tak akan diazab. Dan apatah lagi ketika dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya dia akan terus masuk ke dalam syurga tanpa merasakan dulu azab di dalam api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan. Jadi dianjurkan untuk membacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Okay. Ustazah, alamak dah tak sempat. Ustazah, saya banyak kerja, saya buat. Apa berapa banyak kita boleh buat. Jangan risau, jangan takut kalau tak dapat buat that amount. Tak apa. At least buat. Kan? Ma la yudrak kulluhu la yutrak julluhu. Mana yang kita tak boleh dapat seluruhnya, jangan tinggal semuanya. Tak dapat buat 1000, buat 700. Tak dapat buat 700, 500. Tak dapat 500, 300. Tak dapat 300, 100. Tak dapat 100, 50. Tak dapat 50, 10. Susah 10 pun susah. 1. Susah nak baca qul huwallahu ahad 1. Macam tak munasabah. Kan? Jadi baca qul huwallahu ahad seberapa banyak yang kita boleh. Okey, bagi siapa yang haid ataupun ma'zurah yang datang bulan, boleh baca dalam hati. Kemudian yang seterusnya yang insya-Allah kita akan bacakan sama-sama selepas ini. Sebelum saya tanya kalau ada soalan. Kemudian kita akan bacakan nanti insya-Allah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Okay, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Kemudian ada doanya. Doanya tu nanti kita baca 7 kali. Kemudian kita akan akhiri dengan doa Ashura. Doa Ashura. Ada doa Ashura. Baik, ada apa-apa soalan? Tentang hari Ashura ke tentang apa-apalah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Kak Ashidah? Alhamdulillah sihat. Berkat doa semuanya Ustazah. Yang tentang pada Nabi Ibrahim dalam api kan Ustazah selama 40 hari. Adakah betul beliau membaca surah Al-Anbiya ayat 69? Kulna ya naru ke? Ya betul ke Ustazah? Bukan beliau yang membaca. Ayat itu Allah yang kata kepada itu adalah firman Allah kepada api tu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, Allah kata apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim kata 40 hari dekat api tu dia rasa sejuk yang dia tak pernah rasa sejuk di luar api. Sebab Allah yang dah perintahkan api itu untuk menjadi sejuk. Dan kemudian jadilah selamat. Maksudnya jadikan itu satu perkara yang selamat untuk Ibrahim. Sebab itu ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim ketika keluar daripada api, orang-orang yang melihat itu terkejut. Sebab apa? First kali dia selamat. Of course lah, dia hidup. Kan? Nabi Ibrahim hidup, kemudian dia menjadi lebih sihat. Riwayat mengatakan Nabi Ibrahim ketika keluar daripada api, 40 hari itu dekat api, lepas tu orang at least dah rentung-rentung lah kan. Tapi Nabi Ibrahim lebih sihat. Maknanya apa? Lebih nampak berbadan daripada sebelum dia masuk. Sebab apa? Allah jadikan api itu keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Allah kasih makan dan minum daripada syurga. Saat itu selamat, sihat, sejahtera, sejuk, gembira, bahagia dalam api. Subhanallah. Allah alam. Ayat yang tadi kita bacakan kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata ulama dianjurkan untuk kita bacakan ketika ada orang yang sakit demam. Kan kalau kita sakit demam panas, anak kita demam panas, baca ayat ni. Baca 7 kali, baca 3 kali, baca 11 kali kan. Bila tuam-tuam dia kan baca kulna ya nar. Sebab panas dia ada satu sifat yang sama dengan api. Panasnya, maknanya panas tu datang daripada api kan. Api is very significant to hot. So apa-apa yang kena dengan panas, kita baca ayat ni. Di antaranya ketika demam panas. Kerana panas itu sifat api. Jadi kita doa, ya Allah, seperti mana engkau memerintahkan api untuk menjadi sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim ketika dimasukkan dalam api. Ketika kita dirasakan panas ni, demam, jadikanlah ini satu keselamatan dan sejuk untuk kita. Okey? Sama-sama. Baik, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, Ustazah send the doa again. Yang tadi ke? Yang ayat Al-Quran tadi Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
kulna tu Allah kata kan, Al-Quran ni kan Allah cerita, Allah punya kalam, Allah punya kata-kata. So kulna tu maksud dia and we said, maknanya I said, Allah SWT katakan, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan selamat untuk Ibrahim. Itu ayat ni, itu bukan doa, itu ayat. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh bacakan sama-sama zikir Ashura, amalan hari Ashura insya-Allah. Cik Nurida tak boleh stay sampai pukul 11 ke? Boleh insya-Allah. Okey. Baik, jadi insya-Allah kita akan bacakan sama-sama. Saya pun ambil kesempatan untuk kita berkumpul. Ustazah, kalau kita mandi sekarang boleh? Boleh. Selagi sebelum maghrib boleh. Okey. Kita mengambil kesempatan inilah, kita dalam perkumpulan. Walaupun kita bukan dalam satu perkumpulan yang fizikal, kita tak bertemu secara berdepan, namun insya-Allah kita termasuk dalam golongan yang Rasulullah SAW kata, apabila satu perkumpulan tu berkumpul dalam mengingati Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, maka daripada perkumpulan itu akan terbit cahaya, yang cahayanya menembusi langit, bumi dan langit, maksudnya 7 lapisan langit sampai dekat arasy Allah SWT. Dan cahaya itu apabila dilihat oleh para malaikat, kita tahu Allah SWT menciptakan malaikat all over the place. Dekat muka bumi ni banyak, dekat langit pertama banyak malaikat, langit kedua banyak malaikat, sampai langit ke-7. Cahaya itu akan menembusi 7 lapisan langit. Dan cahaya itu meranjatkan malaikat. Malaikat cakap, daripada mana datang cahaya ni? Boleh datang, kita ni cahaya kan? Malaikat ni semua dicipta dari cahaya. Macam mana cahaya ni boleh kita nampak lagi terang? Kata Allah SWT, itu cahaya datang daripada kumpulan hamba-Ku yang mereka itu berkumpul dalam mengingati Aku, menyebut-nyebut nama-Ku, mengingatkan tentang Aku. Maka mudah-mudahan dengan keberkatan dan mengambil keberkatan dan fadilat hadis tadi, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang Allah sebutkan ini. Kita zikir sama-sama, kita doa sama-sama, kita memuliakan hari yang Allah SWT muliakan, kita mengamalkan, melakukan paling kurang sedikit daripada amalan yang dianjurkan. Kalau kita dapat buat semua yang kita disebutkan, Alhamdulillah. Kalau kita tak dapat buat semua, paling kurang kita dah buat satu ni, iaitu membaca doa. Mudah-mudahan Allah redha, Allah terima amalan kita. Pada setiap amalan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah, kalau kita mandi sekarang dan sedang berpuasa, kalau termasuk dalam telinga, batal ke puasa kita? Okey. Ni soalan tentang puasa. Kalau kita mandi, kita sengaja masukkan air dalam telinga, batal. Senang kan? Maknanya kita mandi tapi lepas tu kita gini. Kita tahu kelakuan tersebut akan memasukkan air dalam telinga dan kemudian pasti akan termasuk, batal. Tapi kalau nampak tak word tu Saya mandi dengan normal, secara normal, tiba-tiba ada air termasuk, maka tak batal. Bukan kita sengaja lakukan, tapi perkara itu tidak sengaja. Kita tak boleh nak orang panggil, kita tak boleh nak halang dia daripada berlaku, maka tak batal. Okey, berlaku kalau dia berlaku kerana secara sengaja, maka batal. Tapi kan macam mandi hadis besar, betul? Adakah mandi hadis besar kita buat macam tu? Saya rasa tak perlu. Kita macam sekali mandi hadis macam mana? Kita ada ni kan, kita ada shower kan? Okey. Kita shower, kita ratakan air. Maknanya first kali sebelah kanan. Kat telinga ni tak semestinya kita masukkan macam tu tau. Sebab yang wajib diratakan air bukan batnu, bukan benda-benda yang ada dekat dalam. Kan? Bukannya kita kena basahkan lubang telinga kita kat dalam, tak. Kita hanya perlu dekat zahir je. Kan, kat belakang-belakang telinga ni, yes. Dekat cuping telinga, yes. Situ je. Maknanya tak perlu untuk sampai kat dalam sekali air tu, tidak. Sama juga dengan ni, kita punya kerongkong ni semua kan. Mandi hadas tak perlu nak basahkan sampai kita rasa air tu dekat, tak. Apa yang ada di zahir je. Jadi kat atas ni, kalau kat telinga just sapu-sapu macam ni, dengan cara apa kita meratakan air? Dengan menyapu. Kita gunakan tangan kita untuk ratakan.
Kan? Kalau kita tak gunakan tangan kita, maybe kita kena perlu buat gini. Tapi bila kita ada tangan dan kita gunakan tangan kita untuk ratakan, that's it. So tidak perlu untuk sampai masuk air itu. Sebab itu bukan hukum dia haram mandi dalam keadaan berpuasa. Hukum dia tak haram. Kan? Hukum dia harus. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, dan baru nanti kita boleh jadi termasuk air, dan baru boleh jadi dia batal. Tapi kalau kita just mandi normally, tak batal. Okey, wallahu alam bisawab. Okey, minta maaf Cik Nida dah share tadi. kita jawab soalan. Okey, sekarang kita boleh baca insya-Allah Okey, jadi insya-Allah kita akan sekarang ini, barang siapa yang dah baca, maafkan saya lah saya nak baca sama-sama. Kita tak baca je lagi, dapat pahala insya-Allah. Okey. Kita bacakan insya-Allah bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian kita teruskan dengan doa yang di bawah ini 7 kali. Okey, 7 kali. Saya baca pelan-pelan. Supaya boleh ikut. 7 kali, kemudian nanti doa Ashura kita baca. Okey, sekali. Kita baca sama-sama insya-Allah. Saya baca pelan-pelan, saya tak stop. Boleh ke nak saya stop? Nak saya baca macam Subhanallah, kemudian orang baca Subhanallah, ke saya baca Subhanallahi mil'al mizan? Macam itu boleh? Ustazah teruskan, Ustazah baca gitu. Terus kerja gitu Okey, jadi tak perlu stop. Okey, kita mulakan dengan bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Kita teruskan dengan bacaan doa 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilayh. Subhanallah adada syaf'i wal watr wa adada kalimatihi tammati kulliha. As'aluka as-salamata kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, 7 kali cik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah terakhir kita bacakan doa Ashura. Kita bacakan sama-sama. Siapa yang boleh baca, baca. Kalau tidak, boleh aminkan insyaAllah. Barulah kita akhiri dengan doa penutup. Lagi satu, Cik. Yang selepas tadi. Ada dua. Ni yang tadi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija dhinnuni yawma ashura wa ya jami'a shamli yaquba yawma ashura wa ya ghafira dhanbi Dawuda yawma ashura wa ya kashifa dhurri Ayyuba yawma ashura ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين. وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Engkaulah Sang Pengangkat segala kesusahan. Wahai Allah yang mengeluarkan Yunus dari perut ikan pada hari Ashura. Wahai yang mengumpulkan kekuatan Nabi Yaqub pada hari Ashura. Wahai yang mengampuni dosa Nabi Ayub pada hari Ashura. Wahai yang menyembuhkan sakit Nabi Ayub pada hari Ashura. Wahai yang mengijabahkan doa Nabi Musa dan Harun pada hari Ashura. Wahai yang mencipta ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura. Wahai Sang Pengasih di dunia dan akhirah. Ya Allah, tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kabulkan segenap hajat-hajat kami di dunia dan akhirah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu, dalam cintamu dan dalam keredaanmu. Wahai Zat yang Maha Pengasih, hidupkanlah kami dalam kehidupan yang baik dan matikanlah kami kelak dalam Islam dan iman. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Alhamdulillah, selesai kita zikir dan doa hari Ashura. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, kita hidayah, ketaatan, kesempatan, keizinan Allah SWT untuk memperbanyakkan amalan pada hari ini. Mudah-mudahan dan kemudian mudah-mudahan Allah terima. Ya Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita, segala ketaatan kita. Allah perbaiki niat kita. Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal. Kerana tidak ada amalan yang Allah terima kecuali daripada hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang Allah SWT jamin
penerimaan sesuatu amalan adalah amalan yang datang daripada hati yang ikhlas. Dan Allah kata dalam Al-Quran, mereka-mereka itu adalah daripada golongan yang sedikit. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita dalam golongan yang sedikit, menjadi kita hamba-hamba yang ikhlas di dunia, mendapat ganjaran orang-orang yang ikhlas di akhirat, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup seperti biasa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.